Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Pada hari ini adalah pendidikan jasmani dan juga kesihatan tingkatan 4. Tajuknya adalah masih lagi berkaitan dengan abstinan. Kali ini kita nak tengok seks sebelum nikah. Apakah kesan-kesannya? Apakah situasinya, kesannya? Okey, so kita akan pergi satu persatu. Situasinya adalah situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Apakah situasi yang menyebabkan berlakunya benda-benda ni? Okey, sebelum memahami kepentingan kemahiran abstinen dan juga cabaran untuk mengamalkannya, murid perlu mengenal pasti situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Okey, pemahaman murid dapat membantu mereka mengelakkan diri daripada situasi tersebutlah. Okey, tiada pengetahuan tentang pendidikan seksual. So sekarang ni pendidikan seksual kita belajarlah di pendidikan jasmani lah. So saya perlu mengajar kamu. Ketiadaan pengetahuan tentang seksual akan mendorong murid bertindak mengikut perasaan dan mudah terpengaruh atau dipengaruhi oleh persekitaran. Hal ini menyebabkan murid keliru dalam membuat keputusan. So tak ada pengetahuan langsung. Dulu memang kita tak ada pengetahuan langsung. Sekarang ni kita dah banyak didedahkan di media sosial, So, kita kena ataupun cikgu-cikgu sekarang ni perlu menerangkan kesan buruk apakah kesan seks sebelum nikah ni. Sukar kerana ini berkaitan dengan perasaan. Perasaan remaja ingin tahu, itu susah tu. Tiada kesedaran untuk melindungi maruah diri. Kehidupan bebas dan keseronokan tanpa batasan. Keseronokan yang jadi susah tu. Menjadikan remaja tidak mampu melindungi maruah diri hingga terjebak dalam kancah hubungan seks sebelum nikah. Kebiasaannya, golongan ini cenderung kepada budaya lepak, penyalahgunaan bahan dan juga parti liar. Itu yang sebab keseronokan yang bahaya tu. Dia tak ingat dah. Biasanya bila melepak, penyalahgunaan bahan ni dan juga parti liar ni macam-macam lah berlaku. Bila tak sedar diri tu, jadi ada yang mengambil kesempatan. Itu yang kita perlu jagalah. Berpakaian kurang sopan. Kurang sopan ni seksi-seksi. Ni mencolok mata. Boleh merangsang nafsu seksual. Itu yang susah. Dia boleh pakaian mencolok mata ni. Boleh merangsang nafsu seksual. Pasangan yang melihat situasi ini boleh mendorong tindakan luar kawalan. Biasa pakaian seksi-seksi ni perempuan lah. Laki jarang seksi-seksi ni pula. Berdua-duaan di tempat sunyi. Berdua-duaan di tempat sunyi. Situasi ini amat berisiko untuk golongan remaja melakukan hubungan seks sebelum nikah kerana terdapat ruang dan peluang. Pertemuan secara berdua-duaan di tempat yang sunyi memberi kemungkinan perkara yang tidak diingini berlaku. Ini sebab dah berdua-duaan. So bila ada nafsu, ada hasutan daripada syaitan lagi. Jadi perkara-perkara ini boleh berlaku. Jadi kesedaran diri sendiri itu penting. Menonton bahan pornografi. Menonton bahan pornografi boleh meningkatkan rangsangan kepada tingkah laku seksual. Itu masalah sekarang ni sebabnya pornografi ni merata-rata sekarang ni. Perasaan nak mencuba atau melakukan seperti yang dilihat dalam bahan tersebut boleh mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Lebih berisiko lagi sekiranya bahan pornografi ini ditonton bersama pasangan. Dah dua-dua sekali lah tengok. Okey. Jadi cabarannya pada masa kini ini, bagaimana kita nak mendidik pelajar-pelajar atau remaja ini tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah. Itu cabaran yang paling berat, paling besar sekali untuk cikgu dan juga keluarga lah. Kesan seks sebelum nikah terhadap diri, keluarga dan juga masyarakat. Okey, poster di bawah ni, kesan seks sebelum nikah. Mencemarkan reputasi keluarga, reputasi diri ialah habis terdedah semua viral orang kata, kita malu lah. Kemerosotan tahap kesihatan, kemerosotan pelajaran kalau masih remaja lagi, menyebabkan penyakit jangkitan seksual, kehamilan yang tidak diingini, pengguguran anak yang tidak selamat,
lahirkan Zuhair di rumah nikah, mendorong jenayah pembunuhan bayi dan pembuangan bayi. Itu. Okey, ada tak nak, orang lain tak nak bertanggungjawab, buang. Seterusnya kepada keluarga pula. Apakah yang akan berlaku pada keluarga? Mencemarkan reputasi keluarga, menjadikan keluarga porak-poranda, ibu bapa hilang pertimbangan, kena penampur lah kau, mengalami gangguan emosi dan meruntuhkan keharmonian keluarga. Malulah, keluarga malulah. Kita dah sedang marah apa semua, tanya lagi, jiran tanya, masyarakat lain tanya. Pada masyarakat, peningkatan masalah sosial lah, sampai dah tak terbendung di masalah sosial. Akhirnya lebih banyak anak tidak sah taraf, nanti jadi susah nak sekolah, nak buat sebab anak pun susah. Penyakit jangkitan seksual semakin berleluasa. Sebab itulah HIV AIDS tu dia tak ada ubat. Elok pun bagi manusia tu takut nak melakukan hubungan seks sebelum nikah ni lah. Ataupun seks secara rambang ni. Kita tahu apa benda anak tidak sah taraf ni. Anak tidak sah taraf berarti anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat zina atau rogol dan bukan daripada persetubuhan syubhah atau bukan daripada anak perhambaan. Dia lah. Sumber Zulkifli Muhammad Al-Bakri ni dulu mufti wilayah Persatuan Kementerian Agama dulu. Seterusnya cara menangani ni kita nak mengelak mengelakkan diri, mengelakkan daripada situasi yang boleh menjurus kepada perlakuan seks sebelum nikah. Elak terus, siap-siap tolak. Ini satu. Nombor satu, kita tolak siap-siap sebelum dah tahu dah nak menjadi, tolak terus. Mempunyai kemahiran komunikasi yang baik semasa menolak ajakan melakukan seks. Okey, cakap elok-elok lah. Nanti dia buatnya sesuatu yang lain pula, dia susah tak? Mempraktikkan abstinence dengan sungguh-sungguh. Okey. Yakin, jangan no. Kata, mewujudkan rasa hormat menghormati antara satu sama lain. Kena fikir itu anak orang juga berani berkata tidak dengan tegasnya, yakin. Ni lima. Dan memelihara diri sebaik-baiknya lah. Itulah. Okey, itu cara macam mana kita nak menolak menangani hubungan seks sebelum nikah. Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kita akan berjumpa pada kelas yang akan datang. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.